لو كان بيننا حبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah anda mengenali siapa sebenarnya Ibn Rushd? Jika anda belum mengenali siapa sebenarnya tokoh yang hebat itu, di sini saya ingin kupaskan sedikit sebanyak biodata tentang diri beliau. Ibn Rushd adalah seorang Al-Hafiz dan beliau seorang individu yang sangat hebat. Beliau telah dilahirkan di Cordoba pada tahun 520 Masihi bersamaan 1126 Hijrah, beberapa bulan sebelum kematian datuknya, seorang qadi atau hakim yang terkenal dan bermazhab Maliki. Ibn Rushd meninggal dunia di Marrakesh pada tahun 595 Masihi atau 1198 Hijrah. Di barat, Ibn Rushd dikenali sebagai Averroes kerana minat beliau dalam falsafah. Tetapi walaupun beliau seorang yang berkelayakan dalam bidang falsafah, pada zamannya perlu diketahui bahawa beliau adalah seorang ahli fizik yang sangat-sangat dihormati pada zamannya. Dan kelayakan yang kedua, beliau juga adalah seorang qadi atau hakim yang berkelayakan seperti ayah dan datuknya. Jadi, sifat-sifat kepandaian beliau ini adalah diwarisi melalui ayah dan datuknya. Pada usia yang muda, beliau telah dilantik menjadi qadi di Seville pada tahun 565 Masihi bersamaan 1169 Hijrah. Dan 2 tahun berikutnya, beliau dilantik menjadi qadi di Cordoba. Pada tahun 575 Masihi, bersamaan 1179 Hijrah, beliau dilantik semula menjadi qadi di Seville. Akhirnya, pada tahun 578 Masihi, bersamaan 1182 Hijrah, beliau dilantik sebagai ketua hakim di Cordoba, iaitu ketua hakim ini jawatan yang pernah disandang oleh ayah dan datuknya. Selain itu, beliau juga banyak menghabiskan masa dalam mendalami ilmu fiqh dan usul untuk menegakkan syariah-syariah Islam dan untuk mendapatkan hukum-hukum yang terkandung dalam syariah Islam. Antara guru Ibn Rushd ialah ayahnya sendiri, Abu Qasim, iaitu mengajar beliau ilmu Muwatta. Abu Qasim bin Bashkwal, Abu Marwan bin Masarah, Abu Bakar bin Samhun merupakan pengajar fiqh yang sangat hebat. Abu Marwan dan Jurayu merupakan guru bagi subjek perubatan untuk Ibn Rushd. Walaupun beliau menerima pendidikan secara tradisional, beliau lebih cenderung kepada dirayah berbanding riwayah, di mana kefahaman beliau dalam ilmu dan bagaimana ia dibentuk daripada ilmu itu semudah-mudahnya atau sewenang-wenangnya disebarkan dengan tak ada guru untuk ditanya. Beliau bukan sahaja seorang ahli falsafah, tetapi juga ahli perubatan. Dan beliau mengaitkan natural science dan falsafah dengan falsafah serta syariah, dan kedua-dua teori tersebut diaplikasi dalam bidang beliau. Ibn Rushd merupakan penulis kepada kitab pengenalan bagi Bidayat Al-Mujtahid. Bidayat Al-Mujtahid adalah kitab
kitab di dalamnya terkandung isi-isi di mana mereka yang ingin memahami asas-asas syariah supaya dapat berfikir dan melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang kurang jelas. Pengenalan bidayat merangkumi keseluruhan ilmu usul fiqh dan pada masa yang sama terhadap sikap Ibn Rushd terhadap sains dan usul. Ada di antara ahli barat mempertikaikan kenapa kitab Bidayah Al-Mujtahid ini menjadi tumpuan orang ramai dalam mencari permasalahan yang berkaitan dengan masalah syariah. Okay. Beliau sangat layak dalam dalam mengasaskan kitab Bidayah Al-Mujtahid kerana Ibn Rushd seorang yang pakar dalam subjek usul mengaplikasikan pengetahuan beliau terhadap permasalahan yang timbul dan perbezaan pendapat yang tidak dapat dielakkan apabila berhadapan dengan tafsiran atau kepelbagaian bahasa. Sebagai contoh, masuk kepelbagaian bahasa ni adalah kepelbagaian mazhab-mazhab seperti mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i. Beliau juga menunjukkan kekecewaan beliau terhadap ulama pada zamannya yang memberi pendapat yang tidak sufficient dan kadang-kadang tidak layak untuk memberi pendapat dan mengeluarkan hukum terhadap sesuatu hukum yang tidak terdapat dalam nas-nas Al-Quran. Okay. Di dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, cara-cara memperoleh atau mendapat hukum adalah dengan 3 cara. Okay. 3 cara untuk menetapkan hukum daripada Nabi ialah melalui percakapan, perbuatan dan pengakuan Nabi. Okay, mari kita rungkakan maksud daripada perkataan Nabi ni. Terdapat 4 jenis ungkapan di mana hukum boleh diperoleh daripada bahasa. Okay, ungkapan pertama adalah ungkapan umum iaitu general expression yang difahami dalam makna yang umum atau general sense. Contoh, firman Allah, larangan ke atas kamu memakan bangkai, darah dan daging babi. Semua Muslim bersetuju dengan perkataan babi, termasuk semua jenis babi. Ungkapan kedua iaitu ungkapan umum, di mana ungkapan general expression dengan makna yang lebih spesifik. Contoh, firman Allah, ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Semua Muslim setuju bahawa zakat tidak diwajibkan ke atas semua jenis harta. Dan seterusnya, ungkapan umum itu general expression dengan makna yang lebih umum atau more general meaning. Sebagai contoh, firman Allah, dan janganlah berkata kepada kedua ibu bapa kamu. Ayat di atas menerangkan termasuk memukul ibu bapa, mengherdik dan melakukan perbuatan buruk terhadap mereka. Selain itu, di dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid ini menerangkan tentang hukum-hukum syariah seperti muamalat, pernikahan, jual beli dan berbagai-bagai lagi. Kitab ini menjadi rujukan pada zamannya untuk menetapkan hukum dan berijtihad dalam melakukan sesuatu hukum. Sekian, terima kasih.